Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 13 hari bulan 1 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah. Ingat lagi ke tajuk kita ni? Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah. Apa dia? Selendang perkahwinan, pengantin, cahaya kebahagiaan. Oh, tajuk dia pun semangat. Tapi tajuk kita malam ni bab mati. Tengok muka surat 47. Muka surat 47, babun fis salati 'alal mayyit. Bab pada menyatakan sembahyang atas mayat. Mayat-mayat, mayat jenazah. Tulis itu. Sejarah disyariatkan solat jenazah. Bila? Pelajar-pelajar kena ingat. Setiap pelajar kena ada pensil. Jangan ada pensil macam ni. Kalau kita salah tulis, kita boleh padam. Kalau dengan pen, korang habis kitab. Tulis tepi kitab tu, sejarah disyariatkan solat jenazah. Sembahyang mayat, difardukan sembahyang mayat di Madinah pada tahun yang pertama daripada hijrah. Mana bila Nabi kita sampai Madinah, ada sahabat meninggal, mati, maka Nabi kita solat jenazah. Bermula rukun. Tulis kitab pula. Rukun solat jenazah itu ada 7 perkara. Rukun solat jenazah berapa? 7. Mari kita ambil bilangan dulu supaya senang nak faham. Yang pertama, rukun yang pertama niat. Yang kedua qiyam, makna berdiri. Solat jenazah kena solat sambil berdiri, tak boleh bersela. Yang ketiga takbir 4 kali. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang keempat baca Al-Fatihah. Rukun yang kelima membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keenam membaca doa bagi mayat. Yang ketujuh, apa dia yang ketujuh? Iaitulah salam. Ingat berapa ada? 7 rukun. Siapa dia boleh ulang balik? Niat, habis? Qiyam, lagi? Takbir 4 kali. Baca Fatihah. Baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada mayat dan salam. Siapa dia ingat ni? Alhamdulillah. Dialah budak bijak, budak cerdik, budak juh. Nak tanya ni, alhamdulillah apa? Ada? Kalau baca ramai-ramai semua ingat belaka. Baik. Kita pergi kepada rukun yang pertama. Setakat mana sempat masa kita ambil. Kalau tak sempat kita sambung pula dalam siri akan datang, insya-Allah. Rukun yang pertamanya niat. Niat. Maka wajib disertakan niat dengan takbir yang pertama. Takbir solat jenazah yang pertama, kita niat di situ. Dan wajib diniatkan fardu. Dan jika tiada disebutkan fardu kifayah sekalipun memadai jua. Mana kita niat akad semaya fardu ke atas mayat ni. Kata qil, pelajar-pelajar tulis. Kalau menjumpa dalam kitab Jawi, kata qil mana itu pandangan yang kedua.
Mana satu pandangan dalam kita ni. Biasanya kalau kata qil itu pandangan tak kuat. Pandangan yang lemah dalam mazhab. Kata qil. Ada dulu Tok Lebah ni tak habis mengaji. Berkata Syekh qil. Orang tanya dia, ustaz, Syekh qil tu orang negeri mana tu? Dia ingat ke nama orang Aqila tu, kata qil. Kalau zaman kita ni ramai nama Aqil. Raja Aqil ada. Berapa Aqil ada sini? Acuk akak tangan qil. Jadi tak ada. Kata qil tu bukan orang. Itu dikatakan. Maknanya satu pandangan. Tulis ini istilah ni. Mu kena ingat sampai ke mati. Jangan klik duk ceramah kata Syekh qil. Sudah jumpa Syekh qil pula dah. Kata qil maknanya ada pandangan, satu pandangan daripada ulama. Dia kata apa? Disyaratkan niat fardu kifayah supaya berbeza ia daripada fardu ain. Kena niat juga. Dan hak ni siapa dia boleh baca awak, memang dia cerdik. Tengok tulisan dan dal ra dal kaf nun. Nak baca lagu mana? Mana weh? Sore-sore jawab. Kamu-kamu pandai belaka. Ni yang dulu. Dan darada, druk. Sudah. Main kita jauh ni 3 huruf. Parak dia. Di, tak baris bawah. Di, da, di. Rada tu bahasa Arab. Rad makna dikritik, dikomen, dikondemkan. Akan kaul ini, mana ditolak pendapat itu. Pendapat itu ditolak. Jadi tak payah kita niat fardu kifayah. Kini aku solat atas jenazah cukup dah. Dan wajib atas makmum niat mengikut imam. Kalau nak solat jenazah secara berjemaah, kita kena niat ikut imam. Dan tiada wajib ditentukan mayat yang hadir atau yang ghaib dengan namanya atau seumpamanya. Dan tiada wajib mengenalkan dia. Bahkan memadai beza akan dia dengan sekurang beza. Seperti diniatkan aku sembahyang atas mayat ini. Mayat-mayat ni. Atau aku sembahyang ke atas mayat yang disembahyangkan atasnya oleh imam. Kita duduk jauh. Ujung tu. Tak nampak, tak tahu laki-laki ke perempuan. Kita pun tak dengar imam cakap mayat laki-laki ke perempuan. Habis kita nak niat macam mana? Kita duduk, kita kata aku solat atas jenazah tu. Jenazah yang disolat oleh imam. Selesai masalah. Tak kira laki-laki ke perempuan. Khunsa pun jadi juga. Ramai ke seorang, semuanya masuk. Jadi kita kena umumkan lafaz. Jangan ta'yin. Tengok ni. Maka jika ia tentukan mayat, ini bahaya. Tulis je. Letak garisan di bawah. Maka jika ia tentukan mayat seperti diniatkan aku sembahyang atas si Zaid. Dia niat mayat ke Zaid. Atau atas orang tua. Mayat orang tua, Tok Syekh. Atau atas laki-laki. Dan tiada diisyaratkan dengan katanya si Zaid ini, tunjuk ke mayat tu. Atau orang tua ini. Atau laki-laki ini, kemudian maka nyatalah tersalah. Seperti diketahui keadaan yang disembahyang atasnya itu si Umar. Tengok kita ni bahaya. Dia main huruf, dia main baris. Patutnya si ya. Betul tak? Tapi dia guna si baris bawah. Si Umar. Ini seni. Sebab itulah orang boleh belajar kitab jauh ini, dia belajar seni bacaan kitab lama, tulisan lama. Ini orang ngaji pondok jumpa insya-Allah. Ngaji di sekolah dia panggil huruf baku, ejaan baku, tak jumpa lagu ni. Kalau mu tak mengaji dia kata atas simro. Sudah. Orang putih mana mati ni? Dia ingat nama si orang putih. Mak Saleh kau ni. Rupanya si Umar. Apa jadi? Atau kanak-kanak perempuan. Nascaya tiada sah sembahyangnya melainkan jika ditambahkan isyarat yang tersebut. Dengan ini cerita.
Maka dalam bab niat ni gini. Pelajar. Bab niat ni hak mudahnya simple, kita nak pergi semaya, kita semaya kita tahu laki-laki pun kita kata waktu kita kat takbir, kita niat dalam hati kita, aku solat atas jenazah ini. Kita tak payah tunjuk nama Allahu Akbar. Dia kata mana gitu? Dalam hati niat ni lah. Dalam hati kita niat saja aku solat atas jenazah ini. Mana kita niat dengan hati, jangan ni. Dia kata berat dia ni tunjuk-tunjuk pula. Jangan main tunjuk. Faham kata? Mana kalau kita isyarat jenazah ini tidak mudarat kalau betulkan nama. Tapi kalau takyin macam dia kata ni, aku solat atas Zaid. Hak mati tadi dia tukar tepat. Zaid solat di masjid lain. Kita pun lalu nak pergi masjid tu lah. Tengok-tengok orang ramai sini. Sini kali. Kereta jenazah ada ni, kita pun naik. Orang nak solat dah. Allahu Akbar. Aku solat atas jenazah Zaid, kawan kita mati. Rupanya Zaid masjid lain. Ni Umar. Tak sah semaya. Sebab muniat atas Zaid, hak mati siapa? Umar. Ataupun Tok Ayuh mati. Nak pergi semaya mayat Tok Ayuh. Ya, Tok Ayuh. Kita pun niat. Saja aku semaya atas Tok Ayuh. Betul pun hak mati tadi mak cik. Tok Ayuh masjid lain. Sah ke tak sah? Tak sah. Sebab dia ta'yin. Kecuali diikat dengan isyarat. Saja aku solat atas Tok Ayuh ni depan aku ni. Maka dia jadi. Walaupun salah nama, tapi oleh kerana dia ni atas mayat tu, mayat depan dia tu, maka sah. Jadi kesimpulan kitanya para pelajar, jangan menyusahkan diri, jangan cari pasal. Awak nak cari pasal, jangan niat ta'yin. Kita niat open. Saja aku solat atas jenazah ini, habis. Nak sebut fardu, kalau tak sebut fardu tak perlulah. Sebab memang dia fardu kifayah. Mudah tak? Payah ke mudah niat solat jenazah? Solat jenazah lah solat paling payah dalam dunia ni. Betul ke tak betul? Siapa kata betul, siapa tak betul? Solat jenazah, solat paling payah. Betul ke salah? Angkat tangan, betul ke salah? Betul. Abijak dia. Payah ke mudah? Mudah. Baik, ada dua kumpulan. Hak ni kata payah, hak ni kata mudah. Pasal apa awak kata payah? Kena jawab hujah. Bukan jawab saja boleh. Orang tengah tidur jawab. Sebab ramai orang tak pandai, betul? Ramai orang tak pandai. Mudah, tapi ramai orang tak pandai solat jenazah. Allahu Akbar. Dia pergi tempat orang mayat, tapi dekat orang nak solat lari. Pasal tak pandai solat jenazah. Dia mari bila pula? Malam karya pula nak makan. Baik. Selesai masalah kita isu niat. Isu niat telah selesai. Tak lagi tu. Kata perhimpunan. Berat juga ni istilah kita ni. Kata perhimpunan, perhimpunan apa? Dalam istilah fiqh dia panggil al-ijma'. Tulis itu. Menurut ijma', ijma' ni maknanya sepakat ulama Islam pada satu masa itu. Daripada ulama diiktimadkan akan dia dalam kitab Al-Majmu', maknanya pendapat itu telah diputuskan. Dalam kitab Al-Majmu', siapa punya kitab Majmu' ni? Pelajar, kitab Al-Majmu', tulis nama kita. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi kata dalam kitab Majmu' dia kata apa? Dan mengikut akan dia oleh kebanyakan ulama mutaakhirin, ulama-ulama fiqh yang kemudian ni. Dia kata bahawasanya jika sembahyang ia atas barang yang mati pada hari ini, pada segala pihak bumi, daripada mereka yang sah disembayangkan atasnya, nascaya harus, bahkan disunatkan dia, kerana tiada disyarat diketahuikan ain segala mayat dan bilangan mereka. Jadi ada dalam kitab kata, kalau andai katalah, jangan buat benda ni tidak sunnah. Pagi-pagi kita pun niat, petang-petang kita niat, ya Allahu Akbar, maya apa? Aku semaya atas jenazah yang mati hari ni. Ada ulama kata sah semaya tu, maya gaib. Tapi ini bukan sunnah. Tak pernah Nabi ajar para sahabat pagi-pagi petang-petang solat jenazah dulu. La. Nabi solat jenazah gaib ada ke tak ada?
Ada. Kepada siapa? Siapa? An-Najashi, Raja Habasyah yang mati di Ethiopia. Nabi solat di Madinah. Itu ada. Itu dalil yang mengharuskan kita solat jenazah. Kata solat jenazah tu ada, na'am, betul. Tapi solat jenazah gaib, tapi bukan menjadi rutin hari-hari itu solat jenazah. La, tidak ada sunnah macam itu. Tapi ulama fiqh kata boleh. Dan Syekh Ramli berkata boleh. Jika disembahyangkan atas barang yang mati pada harinya atau tahunnya dan disucikan dia pada segala pihak bumi, harus ia. Dan jika tiada diketahuikan ain mereka itu sekalipun, bahkan disunatkan sembahyang kerana sembahyang atas mayat yang gaib itu harus. Dan dia tiada disyaratkan ta'yin mereka itu. Baiklah, kita kata itu perbahasan para ulama, tapi tidak berdasarkan pada dalil. Yang kita nak jadikan amalan, cukuplah. Kalau ada jenazah gaib macam zaman kita ini, ramai tak orang yang kena solat gaib? Ramai? Bila dia mati kena kawit. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kan orang kena kawit tak lagi nak. Boleh lagi tak pak mayat dia? Oi, kena pakai PPE dia panggil tu, hok pakai plastik. Tak ada nak mayat. Jadi kita solatlah. Solat di rumah kita, nak pergi tak boleh. Pergi kena kuarantin pula 10 hari tak bergerak kita. Banyak macam. Baik. Dan sunat istiqbal qiblah dan niat bilangan segala takbir. Dan sunat istiqbal qiblah dan niat bilangan-bilangan segala takbir seperti niat bilangan rakaat pada sembahyang yang lain. Jadi dia kata sunat sebutlah, kalau sebut menghadap kiblat 4 kali takbir sunat, kalau tak sebut pun sah. Yang paling simpelnya macam ana ajar niat tadi lah. Saja aku solat atas jenazah ini, habis cerita. Sah lah tu. Kalau kata arba'a takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala, kalau install tak masuk, waswah pula jadi. Ambil mudah-mudah ya. Benda dipermudahkan oleh Islam, jangan duk payah-payah. Jangan kita menyusahkan. Dan sunat disebutkan lapak niat dengan lidah, dan disebutkan bilangan-bilangan segala takbir, dan disebutkan lafaz Allah Ta'ala seperti dikatakan usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang atas mayat ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Atau dikatakan sengaja aku sembahyang atas mayat yang disembahyangkan oleh imam 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Itu format nak belajar. Tapi dari sudut amali, dari sudut praktikalnya cukup kita kata saja aku solat atas jenazah ini, bas. Mudah ya. Dan jika hadir ramai mayat, dalam kitab ni kata banyak, saya terjemahlah. Orang tak kata banyak, dia kata ramai. Banyak ni pada benda. Tapi kitab Jawi tak apa boleh guna. Tak salah dia punya uslub. Tapi kita bahasa Malaysia ni kita ada cara sendiri. Jadi elok kita kata, dan jika hadir ramai mayat, banyak ramai orang mati hari itu. Maka hendaklah diniatkan sembahyang atas mereka itu. Kita kata usalli alal amwat, ala hadhil amwat. Saja aku solat di atas mayat-mayat ini. Dan tiada wajib disebutkan bilangan-bilangan mereka. Tak payah wajib, tak payah. Kita kata saja aku solat atas 5 orang. Kalau mayat 6 orang, apa jadi? Sah ke tak sah? Tak cukup seorang. Mu nak tolak siapa? Nanya. Mereka 5 orang mati. Nak tolak siapa seorang lagi? Tak usah duk cari pasal. Dan jika diketahui bilangan-bilangannya sekalipun, kita tahu bilangan dia 7 orang, tepat. Tak payah sebut usalli, kita niatlah hati kita usalli ala hadhil amwat. Saja aku solat di atas mayat-mayat ini, habis. Tak payah 7 orang, 10 orang, la ma yahtaj, tidak perlu disebut. Tidak perlu kita sebut. Dan jika sembahyang atas 10 dengan ni,
Awak niat 10 orang. Kita niat maya atas 10 orang jenazah. Maka nyata mereka itu 11. Tiada sah sembahyangnya. Rugi ya? Cari pasal nak sebut bilangnya orang. Orang sebelah kita kata 10. Tak sah. Atau akasnya. Bergerak pensel tu, akasnya sebaliknya. Niat 11, mayat 10. Maka sah. Sebab hak sebelah tak kira cancel, dia masuk dalam 10. Mana kalau kita niat lebih, kurang mayat tak apa. Tapi kalau kita niat tak cukup, mayat lebih tak sah. Itu bahasa fiqh dia. Atau sembahyang ia atas yang hidup dan yang mati, sah sembahyangnya. Jika dijahilkan dia. Maka jika tiada, maka tiada sah kerana bermain-mainnya demikianlah disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Apa dia kata ni? Atau sembahyang ia atas yang hidup dan yang mati, sah sembahyangnya. Jadi aku semaya atas orang hak wadon. Kita tahu ada hak mana hidup, ada hak mati, kan? Orang mati beramai-ramai, kita pun tak nak kesan. Hak mana hidup lagi, duduk dalam ICU, hak mana mati dah. Kita niat belaka, boleh. Macam orang jatuh kapal terbang. Mayat tak tahu Muslim tak Muslim. Berlaku tidak? Jatuh kapal terbang ni mati ramai-ramai. Kan? Pihak ni dia gali lubang buminya. Jadi kita niat kita solat ni kepada orang yang Islam. Boleh. Walaupun bercampur mayat tu dengan tidak Islam. Kita niat saja aku solat atas jenazah muslimin, muslimat. Allahu akbar. Kafir lah. Kafir aku tak solat walaupun depan kita. Tambah sikitlah tulis bawah tepi tu. Sekiranya mayat bercampur antara muslim dengan non muslim, kita boleh solat dengan kita niat solat ke atas muslim. Kita niat solat kepada siapa? Ke atas orang Islam. Tapi kalau dia main-main, tak boleh. Mana ada orang solat atas orang hidup? Orang itu solat atas orang hidup. Walaupun dia koma, kan? Dia koma ke dia orang panggil mautud dimak, Arab kata mautud dimak ni mati otak. Tak sedar dah dia nya. Dalam ICU, tak boleh maya lagi. Selagi tak mati. Tamatlah kita rukun yang pertama. Kita berpindah kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua, salat jenazah qiyamun. Mana qiyam? Artinya berdiri bagi orang yang berkuasa berdiri. Kalau dia mampu berdiri, bangun. Tapi kalau dia tak mampu, dibenarkan duduk. Macam solat fardu lah juga. Kita solat fardu ni boleh duduk ke tidak kalau orang lemah, orang tak larat? Boleh. Solat jenazah pun boleh juga. Khutbah Jumaat pun boleh. Contohnya kita nak khutbah, kita sakit lutut, ambil kerusi duduk, sah. Tapi kerana uzur lah. Seperti sembahyang fardu yang 5 waktu. Rukun yang kedua iaitu solat jenazah sambil berdiri. Jangan solat sambil duduk kecuali uzur. Rukun yang ketiga. Takbir 4 kali. Dengan takbiratul ihram. Maknanya takbir yang pertama sekali. Kemudian 2, 3, 4. Dengan ijma', mana sepakat oleh ulama. Takbir jenazah 4 kali. Dia panggil ijma' zaman sahabat. Sebelum ijma' tu berlaku, ada tambahan takbir, ada 5 kali, ada lebih, ada riwayat. Tapi akhirnya para ulama, sebagaimana dia bahaskan dalam kitab Tarikh Tasyri', mengatakan di antaranya ijma' sahabat ala anna takbir al-janazah 4 marat. 4 takbirat. Takbir salat jenazah 4 kali. Maka jika takbir ia 5 kali atau 6 kali umpamanya dengan sengaja dan tiada diiktikadkan batalnya, tiada batal sembahyangnya pada qaul yang asah. Mana pendapat yang asah dalam mazhab kita ni, kan? Pendapat yang asah. Tapi kalau dia kata batal, dia tak yakin ya. Tak yakin benda tu batal.
Tetapi jika takbir imam lebih daripada 4 kali, kita yakin imam ni salah, dia takbir 5 kali. Tiada sunat bagi makmum mengikutkan dia pada yang lebihnya. Yang kali kelima tu diamnya, tunggu ya, atau duduk. Kita pakai duduk dia situ ya. Bahkan hendaklah ia memberi salam dahulu daripada imamnya. Jadi kita makmum ada 2 pilihan. Bila imam langgar, dia pergi takbir yang kelima, kita boleh pilih. Sama ada kita nak bagi salam, kita niat mufarakah daripada imam, ataupun kita terus berdoa pada mayat. Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kita doakan sambil menanti supaya memberi salam ia serta imamnya, maka iaitu terlebih afdal kerana ditakkidkan mutabaah dan mutabaah. Maknanya kita ikut imam, kita tak berpisah dengan dia. Saya masih setia dengan bos. Kita ibaratnya. Mana saya masih setia dengan imam, kita tak lari, kita diam. Tapi kita ambil kesempatan, kita tak angkat takbir, tak takbir yang kelima, tapi kita duduk sambil kita baca doa, kita menunggu imam bagi salam. Kita salam sekali dengan dia. Itu boleh. Baik, tamatlah kita rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah. Kemudian daripada takbir yang pertama. Jadi takbir yang pertama, baca Al-Fatihah. Salah satu daripada rukun solat jenazah, baca Al-Fatihah. Bila? Selepas takbir yang pertama, itu yang terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Atau ada atau dalam kitab kita ni. Atau kemudian daripada takbir yang kedua. Boleh juga. Yang penting, contohnya kita kata dia ni terlupa baca Fatihah lepas takbir yang pertama. Dia kena baca dalam Fatihah selepas takbir yang kedua. Atau kemudian daripada takbir yang ketiga atau yang keempat. Maknanya selagi tak baca Fatihah, boleh baca walaupun selepas takbir yang keempat. Dari sudut Fatihah. Adapun selawat kata Nabi SAW. Kemudian daripada takbir yang kedua dan doa bagi mayat, kemudian daripada takbir yang ketiga, maka iaitu ta'ayyun. Tulis pelajar. Ta'ayyun maknanya tetap. Bahasa undang-undang ni panggil mandatory. Selawat mesti selepas takbir yang kedua. Doa selepas takbir yang ketiga. Tiada harus disunyikan daripada tempat keduanya. Tak boleh tukar format tak boleh. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahawa harus disunyikan takbir yang pertama daripada Fatihah. Harus. Dan harus dihimpunkan Fatihah berserta dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada takbir yang kedua. Atau dihimpunkan serta dengan doa pada takbir yang ketiga. Doa bagi mayat kemudian daripada takbir yang ketiga, dan tiada tertib antara Fatihah dan selawat atau antara Fatihah dan doa bagi mayat. Ini dalam kitab fiqh kita macam ni. Pelajar-pelajar kena ambil perhatian lah. Yang penting salah satu daripada tempat tu mesti ada Fatihah. Fatihah dia anjal. Mu nak baca lepas takbir yang keberapa boleh. Tapi ada pun doa selawat lah mesti takbir yang kedua. Adapun doa mesti selepas takbir yang ketiga. Kecuali amalan sebahagian masyarakat ditukar selepas takbir yang ketiga tu dia pendek, selepas salam baru dia baca. Kita kata ini tidak ada dalam sunnah. Tidak ada dalam sunnah. Pelajar-pelajar kena ingat. Kita berlaku jujurlah dengan ilmu yang kita belajar. Solat jenazah ini solat maksud tujuan utama dia apa dia? Iaitu doa kepada mayat. Doa, format doa di mana? Selepas takbir yang ketiga, bukan tunggu selepas solat. Baik. Tengok ni. Dan sunat dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ta'awuz dahulu daripada Al-Fatihah, dan sunat meninggalkan membaca wajah tu.
Apa dia wajah tu? Tulis itu, doa iftitah. Sunat kita tak baca doa iftitah. Ta'awuz, na'am. Kenapa baca ta'awuz? Sebab Allah Ta'ala berfirman, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Bila kamu baca Quran, kamu mula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ke akhir Al-Fatihah. Dan surah tak baca juga. Doa iftitah tidak ada. Bacaan surah tidak ada dalam selawat, dalam solat jenazah. Yang adanya selawat dan doa. Doa tu tujuan utama. Tujuan utama solat jenazah ad-du'a lil mayyit. Dan meninggalkan nyaring pada bacaannya. Jangan duduk berlagu dalam solat jenazah. Kan? Jika solat pada malam sekalipun, mari tak lepas kapur mana. Solat jenazah pukul 10 malam, nyo berlagu dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa dah lawe. Orang tanya, "Mana abang lebah baca derah tu?" Ke solat malam kan ni. Nama dia lebay. Lebay apa? Lebay malang. Orang mengaji dia tidur. Waktu orang mengajar dia buah. Ni lah jadinya. Lebay malang lah ni. Jangan duk buah. Baik. Tengok habislah kita berpindah kepada rukun yang kelima. Kita ada 7 rukun ni. Dan rukun yang kelimanya membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada takbir yang kedua. Lepas takbir yang kedua kita kena baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada ia memadai selawat kemudian daripada takbir yang lain daripada keduanya. Tak boleh tukar tempat selawat. Kerana ta'ayyun. Kerana apa ta'ayyun? Maknanya kerana dia tetap dah situ. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan tempat berselawat di mana? Tempat kita nak selawat padanya pada selepas takbir yang kedua dan sekurang-kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang Allahumma salli. Banyak ke orang dia tulis sad lam ya. Betul ke mengajar imla sad lam ya salli? Betul? Betul kita. Sad lam salli fi'il amar. Allahumma salli ala Muhammadin. Kalau kata sallallahu betul. Sallallahu tak apa. Tapi kalau kata salli buat ya. Sad lam salli. Allahumma salli ala Muhammad. Bas, cukup dah sekat tu. Kalau kita nak laju lah, nak laju je nak cepat contohnya. Dan yang akmalnya, yang paling sempurnanya apa dia? Iaitulah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling baik. Baca habislah selawat ni. Kita nak minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kan? Jadi kita selawat biar sempurna kepada dalam solat jenazah kita. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya selawat atas Ibrahimiyah yang pada tasyahud akhir, seperti kita solat dalam tasyahud akhir tu. Dan sunat selawat atas al. Apa dia makna al? Atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu al. Sunat kita solat di atas al. Dan sunat membaca doa bagi mukminin dan mukminat. Kemudian daripada selawat atas al dan sunat dibaca alhamdulillah dahulu daripada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dibacanya alhamdulillahirabbil alamin
Allahumma salli ala Muhammad hingga akhir, dan Allahumma ufil lil mu'minina wal mu'minat, kita kata tidak terdapat dalam sunnah seperti itu. Tulis itu. Cukup memadai dalam selawat kita ni berhenti setakat selawat Ibrahimiyah. Kita jangan tambahlah dalam ibadat ni. Memadai dah dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nak doa ke orang mukmin mukminat nanti lepas ni. Dalam takbir yang ketiga banyak doa-doa kepada mayat, kepada orang yang hidup, orang yang masih hidup. Ada dah, sudah ada dah doa-doa. Kenapa kita mau tambah lagi di tempat yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baru sampai tajuk dia. Rukun yang keenam, doa bagi mayat. Kemudian daripada takbir yang ketiga, maka tiada memadai kemudian daripada takbir yang lain daripada yang ketiga. Tak boleh. Doa mayat ni mesti selepas takbir yang ketiga. Dan tersebut dalam kitab Al-Majmu' Lin-Nawawi rahimahullah, memadai doa itu kemudian daripada takbir yang lain daripada yang ketiga dengan tiada khilaf. Dia kata ada pula dalam kitab Al-Majmu' kata boleh. Macam mana kita nak faham ni? Dan tersebut dalam kitab Al-Majmu' bahawa doa itu memadai dibaca selepas takbir yang lain daripada takbir yang ketiga tanpa khilaf. Boleh, maknanya takbir yang ketiga atau yang keempat boleh juga. Tapi asalnya takbir yang ketiga. Maka hendaklah dibaca doa bagi mayat itu. Dalam solat jenazah ni kita kena baca kepada mayat. Dan jikalau tiada mukallaf, orang mati ni tak mukallaf, contohnya apa? Dan jikalau mereka yang baligh padahal dia gila. Orang gila ni mukallaf ke tidak? Gila mukallaf? Tak. Pasal apa tak? Sebab akal dia tidak sempurna. Orang yang mukallaf ni akil, baligh, itu dia panggil. Dia ni akal dia tidak betul, tidak sempurna. Maka dia panggil tidak mukallaf. Kalau dia tidak mukallaf sekalipun, kita kena baca doa juga. Dan berkekalan gilanya hingga mati sekalipun, makalah doa bagi mayat itu dengan ditentukan dia mana kena baca juga. Dan dipahami daripada kalam ulama bahawasanya tiada memadai ia doa bagi mukmin dan mukminat. Kalau kita kata Allahumma ufil lil mu'minina wal mu'minat dalam doa salat jenazah, tak boleh. Kita kena fokus kepada si mati. Kena kata apa? Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunlah si mati ni. Ya Allah, berilah rahmat kepada dia. Ada atau barang sebagainya. Dan yang akmalnya, panjang adalah doa mayat ni. Yang akmalnya, yang sempurnanya macam-macam doa. Doa ni panjang. Nak baca sini ke baca hak lain? Dalam kitab kita ni, hak mari daripada Nabi pun sudah ada. Kita sudah belajar dulu ni. Dalam kitab Perisai Muslim, sudah ada baca kepada mayat. Ini daripada riwayat daripada Nabi SAW. Dalam kitab kita ni bercampur-campur. Dibaca campur-campur. Marilah kita bacalah sekali. Takut-takut nak jadi tok lebar kapur esok payah tak jumpa doa pula. Letak baris molek. Kalau mayat ni laki-laki, kita kata letak pelajar letak baris dah. Nak kata jumpa baris susah pula. Allahumma inna hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Maksudnya, ya Allah, ini adalah hamba-Mu dan anak bagi dua orang hamba-Mu. Ia keluar daripada kerehatan dan kelapangan dunia, sedangkan orang yang dikasihi dan yang mengasihinya di dalamnya, dalam dunia ni, pergi kepada kegelapan kubur dan kepada apa yang akan dijumpainya. Allahu Akbar.
Dia telah mengucap syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau sahaja, tiada sekutu bagi Engkau, dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba-Mu dan Rasul-Mu, dan Engkau lebih mengetahui mengenainya berbanding dengan kami. Itu terjemahan dia. Sambung doa pula. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Bawah lagi. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabih wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'an lah. Maksud dianya, ya Allah, sesungguhnya dia berhenti padamu dan Engkau adalah sebaik-baik tempat perhentian. Dia jadi tetamu, mari nak berjalan sini. Dia sangat berhajat pada rahmat-Mu dan Engkau tiada keperluan menyeksakannya. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan penuh harapan bagi membantunya. Kami mari nak solat ni kerana nak bantu dia. Bukan mari nak cari kain sarung, bukan nak mari cari sampul. Niat molek. Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsan, fazid bi ihsanih. Wa in kana musian fatajawaz anhu bi rahmatika wa ridak. Waqihi fitnatal qabri wa azabah. Wa afsih lahu fi qabrih wa jafil ardi an jambayh. Waqihi bi rahmatikal amna min azabik hatta tub'ithahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sekiranya ia orang yang baik, ni si mati ni orang baik, maka tambahkanlah pada kebaikannya. Dan sekiranya ia jahat, maafkanlah dia dengan rahmat dan keredaan-Mu. Dan peliharalah ia daripada kesusahan kuburnya dan seksanya. Lapangkanlah baginya pada kuburnya dan legakan bumi daripada kedua-dua lambungnya. Mana jangan impit dia tu. Peliharakanlah ia dengan rahmat-Mu supaya aman daripada siksaan-Mu, sehingga Engkau bangkitkannya dalam keadaan aman kepada syurga-Mu. Hanya dengan rahmat-Mu saja, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Sedihnya. Sedih tak sedih baca kita? Sedihlah. Tapi kita kena ikhlas. Tapi sambil ni aku geran, kadang-kadang orang tak reti. Orang tengah duk baca doa mayat, duk doa, preng mari sapu sini. Kita pun jeling, merah ke hijau, punah. Punah tak punah? Punah majlis. Jangan buat perangai lagu ni. Dia gamak ke doa-doa ni boleh main-main dengan sampul lah. Baik. Habis dah mayat doa kita ni. Jika mayat, dan jika ada mayat itu laki-laki, yang kita baca tadi lah. Dan ada pun jika mayat perempuan, maka dibaca. Kalau mayat perempuan kita kena tukarlah. Dan sunat ditambah lagi. Ada lagi pula. Panjang ni. Sabar, kita pun habis tajuk mayat-mayat ni. Kalau tidak payah. Dan sunat ditambah lagi bagi mayat laki-laki. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah wa arsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Ini doa ni adalah Pesah Muslim ni. Dalam Pesah Muslim sudah ada sekali dengan terjemahan dia. Cari kita. Artinya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah kedudukannya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air batu dan air sejuk, sucikanlah dia daripada segala kesalahan sebagaimana disucikan pakaian yang putih daripada kotoran, gantikanlah dia negeri yang lebih baik daripada negerinya, ahli keluarga lebih baik daripada ahli keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya.
dan masukkan ia ke dalam syurga, dan jauhkan dia daripada siksaan kubur dan kesusahannya, dan daripada keseksaan api neraka. Itu baca doa. Baik, manakala bagi mayat perempuan pula dibaca. Kita tukar format lah. Kalau orang perempuan tukar format. Tengok dalam kitab kita ni. Adapun jika mayat perempuan maka dibaca Allahumma inna hadhihi amat. Inna hadhihi amatuka wa bintu abdaika kharajat min rauhid dunya wa sa'atiha. Tukarlah mu'annah tu sampai ke akhirnya, hingga akhirnya dengan ditakniskan. Hu jadi ha, ka jadi ki, atau dibaca dengan tazkir. Tanda molek pelajar. Ustaz, saya baca dalam buku ni satu format je ada, tak ada perempuan. Boleh ke tak boleh? Kita baca orang laki-laki Allahumma fillahu warhamhu, kita baca yang perempuan Allahumma fillahu warhamhu. Boleh ke tak boleh? Mana tak lepas kapur ni? Boleh ke tak boleh? Mayat perempuan kita baca dengan Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh ke tak boleh? Jawab derah. Boleh ke tak boleh? Tak apa derah Boleh? Tak boleh? Siapa kata tak boleh? Kita duduk depan mu jawab boleh. Budak-budak ni. Tengok dalam kitab Perisai Muslim 156. Dalam ni dia tak tukar perempuan laki-laki. Muka surat 156, bacaan ke-35. Tengok kitab. Malam ni kita berhenti pukul 10 malam. Dalam kitab ni kata, atau dibaca dengan tazkir. Semuanya kita baca dengan lafaz muzakkar belaka. Allahumma fillahu warhamhu. Sedangkan dia perempuan. Seperti yang disebut dahulu itu, tetapi dikendaki dengan bahawa doakan baginya yang tempat kembali segala dhamir itu kepada mayat, maka sah. Kita ni Allahumma fillahu, Allahumma fil hadzal mayit. Mayat. Kalau kata mayat, dia muzakkar. Baik, kalau kita tukar pula lagu mana? Kita pergi baca Allahumma filaha. Ingat ke mayat laki-laki, kena ke mayat perempuan kena laki-laki. Sah ke tak sah? Sah. Pasal apa? Dia balik kepada janazah. Tok Lebah ni kalau mengaji dia boleh jawab lalu. Kalau tak mengaji dia condemn orang. Dia tu tak pandai. Baca solat jenazah bertukar apa ni? Tukar dhamir. Kita satu, saya tak pandai ke awak tak reti? Boleh jawab? Boleh dua-dua. Andainya kita pergi baca dengan dhamir muannas kepada mayat laki-laki, itu kembali kepada janazah. Kalau kita baca dengan dhamir muzakkar kepada mayat perempuan, dia balik kepada mayat. Dua-dua tu sah belaka. Alhamdulillah. Kata alhamdulillah. Tapi kena pandai lah. Tidaknya condemn mau tak kita. Nyari Ustaz Amik pula, cari nak cari nahung boleh ke tak boleh. Baiklah. Dan sunat dibaca dahulu daripada Allahumma inna hadza abduka itu akan doa ini. Ini doa ni ada dalam kitab perisai kita ni. Tengok dalam perisai. Muka surat 158. Tengok kitab ni. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Dalam kita kata wala taftinna ba'dah, tapi dalam riwayat ada ni, riwayat hadis rawahu Ibnu Majah ni macam itulah Pak. Bolehlah kita kata. Ya Allah, ampunilah mereka yang masih hidup dan yang telah mati, yang ada di kalangan kami dan yang tidak ada, yang kecil di kalangan kami dan yang sudah tua, serta yang laki-laki di kalangan kami dan yang perempuan. Ya Allah, orang-orang yang telah Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam, dan orang yang telah Engkau matikan di antara kami, matikanlah dia dalam iman. Ya Allah, janganlah Engkau halang kami daripada pahalanya, dan janganlah Engkau sesatkan kami selepas daripadanya. Ini doa maksur, ada riwayat hadis. Kemudian dibaca Allahumma inna hadza abduka.
Ini format-format ni tak apa, tukar depan belakang pun tak ada jadi masalah. Yang pentingnya kita ikut semua format doa-doa yang maksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memadai, tengok, tulis mayat kanak-kanak. Kalau kanak-kanak macam mana pula? Kalau kanak-kanak dia ada bacaan khas. Sebab kanak-kanak ni dia ada format tersendiri. Kita doakan kepada dua ibu bapa dia. Tengok bawah bagi. Allahumma ja'alhu faratan li abawayh wa salafan wa zukhran wa 'izatan wa i'tibaran wa syafi'a wa thaqil bihi mawazinahuma wa afriq as-sabra ala qulubihim wa la taftinhum ba'dah wa la tahrimhuma ajrah. Baca doa panjang dah. Ya Allah, jadikanlah dia, anak ni, baby ni, kanak-kanak ni, bagi kedua ibu bapanya sebagai keuntungan, pendahuluan, simpanan, pengajaran, iktibar dan syafaat. Beratkanlah dengannya timbangan bagi kedua-dua ibu bapanya, lapangkanlah dada mereka dengan kesabaran, dan jangan dicubakan mereka selepasnya, dan jangan disekat pahalanya terhadap keduanya. Habislah kita. Kita pun angkat takbir yang keempat, Allahu Akbar. Dan disunat selepas takbir yang keempat kita baca Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana wa lahu. Artinya, Allah, janganlah dihalangkan kepada kami pahalanya, dan janganlah dicubakan kami, diuji kami, difitnahkan kami selepas daripadanya, dan ampunilah baginya, bagi kami dan juga baginya. Alhamdulillah. Habis. Rukun yang ketujuh, memberi salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa kali? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis solat jenazah. Angkat jenazah, bawa ke kubur. Tengok kita. Dan tiada disunatkan wabarakatuh. Ada lagi tak ni kata cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak payah. Tidak masuk. Atas kaul yang muktamad. Dan salam di sini seperti salam segala sembah yang lain pada kaifiatnya, kena palihlah maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tiada disunatkan wabarakatuh. Dan berbilang-bilangnya khilaf bagi orang yang berkata disimpankan atas satu salam juga, memberi salam di hadapan mukanya. Jadi kita pegang kepada pendapat kata dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan jika tersebut dalam majmuk, bahawasanya ialah yang terlebih masyhur, makna salam sekali sekalipun, maka jika disimpankan atas satu salam pada pihak kanannya, seperti berkata Syekh Subra Malisi, manakala kita nak salam sekali, kalam-kalam Assalamualaikum warahmatullahi, sudah boleh sekarang salam sekali. Tapi yang muktamad berapa kali salam? Dua kali salam. Kalau tuan-tuan solat jenazah di Mekah, dia salam sekali je. Yang hidup kelahi dalam kitab kita pun ada juga salam sekali. Ni kita mudah. Allah tu imagine ni kak, moga dia mazhab kau tu tak sekali salah. Selalulah. Dalam kitab kita ni ada juga ni, sekali je ni. Jadi kita jangan celupalah dalam bab-bab benda-benda khilaf, supaya kita tidak terjebak. Baik. Tamatlah rukun 7. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang perkara-perkara sunat di dalam solat jenazah. Apa benda sunat yang kita kena buat, dan juga syarat-syarat sah solat jenazah. Insya-Allah kita bincang dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.